بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجud waqtarib. Sadaqallahul azim. Adakah engkau nampak baiknya orang yang melarang dan menghalang seorang hamba Allah bila ia mengerjakan sembahyang? Apakah engkau nampak buruknya jika ia berada di atas jalan yang betul? Atau ia menyuruh orang bertakwa jangan melakukan syirik? Adakah engkau nampak terlepasnya dari azab jika ia mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya serta ia berpaling ingkar? Tidakkah ia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala amal perbuatannya dan membalasnya? Jangan sekali-kali berlaku derhaka. Demi sesungguhnya jika ia tidak berhenti dari perbuatannya yang buruk itu, niscaya kami akan menyentak ubun-ubunnya dan menyeretnya ke dalam neraka. Ubun-ubun orang yang berdusta, yang bersalah. Kemudian biarlah ia memanggil kumpulannya untuk menyelamatkannya. Kami pula akan memanggil malaikat Zabaniyah untuk menyeksanya. Ingatlah, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya. Dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah dengan taat dan beramal soleh. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Alaq. Surah yang ke-96 pada juzuk yang ke-30. Bermula ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-19. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan gambaran perbuatan orang-orang yang melampau, taghut, dan amaran serta ancaman keras kepada orang-orang yang mendustakan perintah Allah dan melakukan kejahatan pada agama Allah dengan azab Allah Ta'ala yang pedih. Selepas kita menerangkan sebelum ini pada permulaan ayat pertama sehingga ayat yang ke-8 tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada manusia berupa mengajar mereka membaca, menulis dan mengajar mereka apa yang tidak mereka ketahui. Maka Allah Ta'ala menyebut serta menjelaskan sebab yang sebenar kekufuran manusia dan sebab sebenar mereka menolak kebenaran yang diwahyukan kepada Nabi-Nabi dan Rasul yang diutuskan, iaitu kecintaan dunia, kekayaan yang melimpah ruah, terpedaya dengan kekayaan menyangka ia akan mengekalkannya di dunia dan menyibukkannya daripada melihat ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah dan melupakannya untuk bersyukur akan segala nikmat Allah Ta'ala. Maka Allah menyebut pada ayat yang kita bacakan ini, ayat ke-9 sehingga ayat ke-19, gambaran rupa bentuk orang-orang yang derhaka pada Allah. Kalau sebelum ini diceritakan sifat mereka yang melampau dengan sebab kekayaan mereka, kurangnya syukur mereka, tidak mereka melihat ia yang mereka peroleh itu sebagai nikmat Allah Ta'ala. Maka pada ayat yang ke-9 sehingga ke-19, Allah menyebut tentang bagaimana sifat melampau mereka dalam mencegah dan melarang orang-orang beriman daripada solat dan beribadat. Dan mereka menyeru dan berusaha untuk menyelewengkan akidah orang-orang beriman. Dan mereka mendustakan kebenaran dan berpaling daripada agama dan daripada keimanan. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang azab yang bakal mereka perolehi. Dan Allah Ta'ala menutup ayat yang kita bacakan pada malam ini. Perintah kepada Nabi SAW supaya tidak mempedulikan orang-orang taghut. Tidak mempedulikan orang-orang yang memusuhi agama ini. Yang melakukan pendustaan, yang melakukan penganiayaan dan kezaliman. Terus istiqamah dalam beribadat kepada Allah. Terus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ketaatan kerana ia merupakan jalan kemenangan dan punca dan sebab pertolongan Allah Ta'ala dalam menghadapi golongan yang ingkar ini. Allah Ta'ala menyebut, Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad seorang yang mencegah hambanya daripada melakukan solat? Turunnya ayat ini
Bila mana salah seorang daripada pemuka Quraisy yang terkenal bernama Abu Jahal yang melarang Nabi SAW daripada solat. Sehingga ketika mana dia terserempak dengan Nabi SAW melakukan solat, maka dia cuba mengganggu Nabi. Dia cuba mengganggu baginda SAW. Maka turun ayat ini. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat kejahatan seorang hamba, kejahatan seseorang yang menghalang hamba Allah daripada melakukan ibadat solat? Ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Abu Jahal ialah penentang tegar kepada dakwah Nabi SAW. Beliau yang dikenali atau nama sebenarnya ialah Amr bin Hisham. Salah seorang orang cerdik pandai asalnya di kalangan masyarakat jahiliah. Menjadi suatu syarat dalam masyarakat jahiliah untuk masuk ke parlimen yang disebut Darun Nadwah. Parlimen bagi masyarakat jahiliah mesti usianya 50 tahun. Syarat masuk parlimen. Tetapi Abu Jahal satu-satunya yang masuk parlimen pada usia 25 tahun. Sehingga beliau terkenal dengan kecerdikannya, maka digelar sebagai Abul Hakam. Asal Abu Jahal ni. Sebelum nama Abu Jahal, namanya ialah Amr bin Hisham. Dan beliau ialah orang cerdik, bijak. Tetapi beliau ini cepat panas barang. Panas barang, payah nak maafkan orang, suka bermusuh. Maka salah seorang daripada sekutu dia, ataupun pemuka Quraisy juga, iaitu bernama Walid bin Mughirah, menamakannya sebab dia terlalu panas barang dengan nama Abu Jahal. Sehingga riwayat menyatakan yang menamakannya ialah Nabi SAW. Kerana asal dia cerdik sehingga dia digelar sebagai Abul Hakam. Abu Hakam maksudnya orang yang bijak pandai dan mengadili perselisihan. Bijak. Umur 25 tahun dah masuk parlimen. Ketika mana yang lain semuanya umur 50 pun masuk. Terkenal dengan idea yang bagus. Tapi dek penentangannya kepada Islam yang kuat, dia jadi bodoh. Bila menentang, kata bila seorang tu dia emosi sangat pada sesuatu perkara, benci sangat, maka dia akan tunjukkan kebodohan dia. Sebab dia tak boleh berfikir. Akhirnya dia melakukan kejahatan-kejahatan yang terlampau. Yang mengakibatkan beliau mula dipanggil sebagai Abu Jahal. Setengah riwayat menyatakan yang menamakannya ialah Nabi SAW, dek kejahatannya, sehingga dialah yang membunuh Sumayyah binti Khayyab radhiyallahu ta'ala anha. Syahid yang pertama dalam Islam. Lepas seksa-seksa dia tengok Sumayyah ni tak bergerak ni, terus beriman, dia ambil tombak lalu dia menyulanya. Dia sula Sumayyah binti Khayyab. Dek kejahatan yang melampau itulah, maka Rasulullah menyamakan dia Abu Jahal. Dan setengah riwayat menyatakan yang menamakannya Abu Jahal ialah orang-orang Islam. Dek penentangan yang kuat. Bahkan beliau disebut bagaimana keazaman beliau untuk membunuh Nabi SAW dan menganiaya Rasulullah SAW dan banyak keadaan. Sebagaimana diriwayatkan ketika mana beliau berkumpul dengan pemuka Quraisy, dia berkata, Inna Muhammadan qad syatama alihatakum wa saffaha ala ahlamakum wa za'ama anna man madha min abaikum yatahaffatuna finnar. Muhammad ni dia maki Tuhan kita, kata Abu Jahal. Dan dia telah memperbodohkan angan-angan kita. Dan dia telah menganggap datuk nenek kita ni masuk neraka. Ini Muhammad. Ala man qatala Muhammadan falahu wa alayya mi'atu naqatin. Siapa yang bunuh Muhammad, aku tawarkannya 100 ekor unta. Aku bayar. 100 ekor unta yang terdiri daripada unta merah, ini unta paling mahal, naqatun hamra. Wa naqatun sauda, unta hitam kelabu. Ini unta-unta yang baik. Aku beri dia 100 ekor dan aku beri dia sejumlah wang yang banyak daripada perak. Siapa yang bunuh Muhammad? Ini kejahatannya. Bahkan diriwayatkan bagaimana beliau berkata di hadapan pemuka-pemuka Quraisy. Dia ni action sikit. Dia nak tunjuk dia paling jahat. Dia kata kalau aku tengok Muhammad sembahyang, akan ku campakkan batu yang paling berat atas kepala dia. Maka ketika mana satu hari Abu Jahal melihat Rasulullah solat dan Nabi tengah sujud, dia pun mengangkat batu yang besar. Ketika mana dia mengangkat batu tersebut, maka tiba-tiba dia berundur ke belakang. Lalu dikatakan, kenapa kamu berundur? Kata Abu Jahal, aku melihat seekor unta yang besar yang sedang menanti aku. Kalau sekiranya aku campakkan batu nasi unta itu akan pecahkan tempurung kepala aku. Dia dah nak serang aku. Maka dia berundur ke belakang. Nabi SAW bila mendengar Abu Jahal
melakukan provokasi yang lain dengan berkata, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'indal Ka'bati la ata'anna 'ala unuqihi. Kalau aku lihat Muhammad solat depan Kaabah, aku pijak kepala dia. Ada keadaan yang lain pula, dia kata nak pijak kepala Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, la in fa'ala la akhazatul malaikah. Kalau dia berani buat, malaikat akan bunuh dia. Buatlah. Kayaknya Abu Jahal dengan ugutan tadi takut. Dia takut. Dia tahu Rasulullah tak cakap bohong. Sebab itu pernah dikatakan, wahai Abu Jahal, apakah Muhammad itu bohong? Lalu kata Abu Jahal, ma kadzaba qatta. Muhammad tu tak pernah bohong. Wa kunna nusammihi al-amin. Kami dulu menamakan dia Al-Amin. Zaman jahiliah dulu, kami namakan dia Amin. Tapi sebab aku tak beriman. Sebab Bani Hashim ni semua kemuliaan dia dapat. Kemuliaan menjaga tetamu haji dia dapat. Kemuliaan menjaga mesyuarat, ketua mesyuarat dia dapat. Speaker, jawatan speaker dia dapat. Ini speaker dia panggil ketua musyawarah. Speaker dia dapat. Menyediakan minuman zam-zam dia dapat. Menyediakan makanan dia dapat. Semua. Kalau Nabi pun dia dapat, kita dapat apa? Bani Makhzum. Kerana Abu Jahal daripada kabilah Bani Makhzum. Dia cemburu dengan Bani Hashim. Dia cemburu dari perkauman. Kalau kita hari ini perkauman lah. Dan kalau semua dapat ke Bani Hashim, kita dapat apa? Nabi pun dia dapat. Sebab itu aku tak nak beriman dengan dia. Artinya tidak mau beriman Abu Jahal bukan kerana dia mengatakan Rasulullah bohong. Tapi kerana dia menjadi dengki dengan kemuliaan yang diperoleh oleh Bani Hashim. Maka ini Abu Jahal dengan segala kejahatannya. Dan beliau telah dibunuh dalam perang Badar. Dia lahir pada tahun 68 sebelum hijrah. Dan meninggal pada 2 hijrah, berarti usia 70 tahun. Dia punya musuh Islam 70 tahun pergi perang lagi. Lawang dengan Nabi SAW dalam peperangan Badar. Dan dia telah dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud ketika mana melihat dia tercungak-cungak, maka datang. Siapa menang sekarang? Siapa menang? Maka dikatanya Allah dan Rasul yang menang. Siapa menang? Ya Muhammad menanglah. Menang. Maka lalu Abdullah bin Mas'ud pun tarik janggut dia dan penggal kepala dia. Dan bawa jumpa Nabi SAW. Dan Rasul suruh tunjuk bukti fizikalnya, badan ni kat mana. Maka ditunjukkan lalu kata Nabi SAW, Hada Fir'aun hadhil ummah. Inilah dia Fir'aun umat ni. Pada dalam mukaddimah sebelum ni kita dah sebut, Abu Jahal dipanggil Fir'aun. Fir'aun bagi umat. Di setiap zaman ada Fir'aun dia. Zaman kita tengok siapa pula Fir'aun zaman kita. Di setiap zaman dia ada Fir'aun dia. Yang ni kejahatan. Fir'aun umat ini ialah orang-orang Yahudi. Ni umat akhir zaman. Akhir zaman yang paling jahat, yang bunuh orang Islam, Yahudi. Dan tak boleh cakap, itu Fir'aun. Setiap zaman dia ada Fir'aun yang akan menzalimi orang Islam. Maka Fir'aun zaman tu ialah Abu Jahal. Dia mengerahkan seluruh kebijaksanaan, kecerdikan, sampai sanggup dia jadi bodoh untuk lawan Islam. Sebab dia cerdik, bijak. Dia punya rationality yang tinggi. Tapi kebencian perkauman yang kuat. Macam saya sebut, kita ni, kalau benci sangat atau benci doa lalu, melampau-lampau, akhirnya jadi tak bijak fikir. Semua benda kalau tuan-tuan benci sangat. Sehingga tidak menggunakan akal yang sihat. Tidak menggunakan apa yang kita sebut sebagai mizan neraca yang betul. Lalu kita kan secara melulu menafikan sesuatu. Walaupun benda itu baik, kita pun menafikan juga. Maka ini cerita Abu Jahal yang dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang pengembala kambing. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Rasulullah yang paling rendah sekali, paling pendek sekali. Kerjanya gembala kambing. Dan dia masuk Islam. Antara yang awal memeluk Islam di kota Mekah. Sehingga Abu Jahal ketika mana hari kematian dikata, wahai pengembala kambing, sudah naik darjatmu sekarang. Naik darjat. Kenapa? Berjaya membunuh Abu Jahal. Naik darjat dia. Abu Jahal dah kata di hadapan dia ketika mana dia dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud. Seorang yang alim, yang bijaksana. Seorang yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan satu-satunya sahabat yang berani bergurau dengan Umar Khattab. Orang lain tak berani bergurau Umar Khattab. Lekat ke dinding dalam gurau. Dalam gurau. Ni Abdullah bin Mas'ud satu-satunya yang boleh jadikan Umar Al-Khattab tertawa. Dan bila mana dia berdiri, sama tinggi dengan Umar Al-Khattab duduk. Dia jenis orang kenik. Kenik, dia seperti halus. Sehingga bila naik pokok kurma, sahabat ketawa. Tengok beti kecil sangat. Kecil macam budak kecil. Macam kita tengok orang kecil. Lalu Rasulullah menyatakan, betis ini kalau ditimbang lebih berat daripada
Ataupun betis ni kalau dia timbang lebih berat daripada pahala-pahala kamu semua. Ni betis ni. Kemuliaan betis yang bertakwa kepada Allah SWT. Ini kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang telah membunuh Abu Jahal. Dan ayat ni secara khusus turun pada Abu Jahal. Tetapi menjadi kebiasaan Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus. Sebab khusus cerita tentang Abu Jahal yang menghalang Rasulullah sembahyang. Dan berusaha sungguh-sungguh nak buat macam-macam, nak letak batu lah, nak pijak kepala Nabi SAW. Bukan menawarkan hadiah untuk membunuhnya sampai ke puncak. Itu dia di kalangan yang paling jahat, antara paling jahat. Sehingga ketika dalam perang Badar, Abu Sufyan dah hantar utusan supaya membatalkan perang. Sebab rombongan perdagangan Abu Sufyan selamat. Asalnya Nabi SAW keluar perang Badar untuk menyekat rombongan perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan daripada Syam. Kerana Abu Sufyan, dia ambil harta orang Islam di Mekah yang ditinggalkan disebabkan hijrah. Lalu dijadikan modal untuk berniaga di Syam. Dan keuntungannya sebanyak 50,000 dinar emas. Daripada harta-harta orang Islam yang dirampas. Orang Islam yang hijrah tinggal harta banyak. Mereka masuk rumah Bakar, mereka masuk rumah sahabat-sahabat, mereka mengambil ini semua. Harta kekayaan. Lalu mereka pun menjadikan modal perniagaan. Mereka untung besar. Dan untung itu digunakan untuk menentang Islam. Perancangan mereka. Nabi SAW tahan dulu. Keluar untuk menyekat rombongan perdagangan. Tapi Abu Sufyan dapat tahu awal. Dan dia membelok ke jalan yang tak pernah dilalui. Sehingga Rasulullah SAW tak bertemu dengan Abu Sufyan. Maka Abu Jahal yang diberitahu tentang keluarnya Nabi SAW bersama sahabat untuk menyekat rombongan Abu Sufyan, mereka keluar dengan 1,000 orang. Untuk menghalang Rasulullah daripada menyekat rombongan dagangan. Namun Abu Sufyan dah selamat. Lalu Abu Sufyan hantar utusan supaya pulang ke Mekah, tak payah perang lah sebab kita dah selamat. Tapi kerana ego Abu Jahal tak kira, hari ni kita akan habiskan Muhammad. Kan dia berconfident besar. Dan ia adalah kehancuran dia, kebinasaan dia. Ini cerita Fir'aun umat ini. Kata Allah, dan ayat yang kita bacakan. Ara'aital ladzi yanha, tidakkah kamu melihat hamba yang menghalang? Abdan iza salat, hamba Allah ketika mana solat. Allah sebut abdan merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Gelarnya abdan. Kenapa sebut abdan? Untuk menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW secara fully, penuh memperhambakan diri pada Allah. Sebagaimana ayat subhanallazi asra bi'abdih, maksudnya Allah yang memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah berada pada maqam ubudiyah yang sebenar. Untuk mengajar kepada kita bila solat, maka kita berada maqam perhambaan sebenar. Bukan kita duduk fikir sana, fikir sini. Bukan kita duduk hanyut sana, hanyut sini. Ini maqam solat, maqam yang paling tertinggi bagi menunjukkan perhambaan kepada Allah. Sehingga Nabi menyatakan as-salah khairu mawdu'in. Sembahyang ialah sebaik-baik ibadat. Dan dalam ayat Al-Quran Allah menyebut wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Solat itu ialah zikir Allah yang teragung. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Dinamakan solat sebagai zikir yang paling akbar, paling agung. Contoh zikir subhanallah, zikir sekian-sekian, dia tak lawan solat tu sendiri. Ni kita zikir banyak, dia tak lawan dengan satu solat. Kemuliaan solat. Dek kemuliaan itulah Nabi kata solat di Masjid Haram sama seperti 100,000. Nabi tak kata zikir di Masjid Haram sama macam 100,000. Nabi fokuskan solat kerana ia sebaik-baik zikir dan sebaik-baik perhambaan. Memang kalau kita ke Mekah kan kita buat semua benda. Zikir pun buat, sedekah pun kita buat. Tapi yang disebut gandaan 100,000-nya secara khusus ialah solat. Secara khusus. Walaupun para ulama khilaf tentang kebaikan yang dilakukan di tanah haram. Apakah ia sekadar solat semata-mata atau semuanya? Jadi ataupun ada dua pandangan ulama. Pandangan pertama menyatakan cuma solat. Yang lain tidak. Pandangan kedua yang disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Makki. Membawa satu hadis yang menyatakan semua kebaikan di tanah haram digandakan 100,000 kali ganda. Semua. Sedekahnya, kalau sakit lalu kita sabar, semua. Tapi kita nak fokus kenapa Rasulullah SAW sebut solat tu 100,000 kali ganda. Dia kerana kemuliaan solat yang menunjukkan makam perhambaan. Sebab itu mati paling baik mati dalam solat. Dalam ibadat. Kita baca Quran bagus, kita zikir pun bagus, paling baik dalam solat. Dan itu bila Allah menyebut solat, abdan iza solat, hambanya yang sebenar ketika solat.
Seolah-olah dalam menterjemahkan makna hamba sebenar ialah solat. Jadi kalau seorang tu solat, saya katakan melazimi solat, memelihara waktu solat, kaifiat solat. Ini benar-benar perhambaan. Atau kita nak tahu orang tu baik tak baik, kita akan ambil kayu ukur solat dia. Contoh dia sedekah bagus, dia zikir bagus, baca Quran bagus. Tapi solatnya tak berapa jaga, maka tak bagus. Semua akan, kan Nabi menyebut, awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-salah. Iza salahat, salah sa'iru amali. Wa iza fasadat, fasada sa'iru amali. Perkara pertama yang Allah hisab ialah solat. Kalau baik, maka seluruh amalan lain baik. Kalau tidak baik, seluruh amalan lain tidak baik. Bahkan tidak ada satu amalan yang Nabi menamakan yang meninggalkannya boleh jadi kafir. Man tarakas salah faqad kafar. Siapa tinggal solat dia kafir. Hadis yang lain Nabi kata al-ahdu bainana wa bainahum tarkus salah. Beza kita orang Islam orang kafir ialah solat. Tak solat maka tak ada makna nilai keimanannya. Walaupun ulama dalam menafsirkan hadis ini ada dua pandangan. Pandangan Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi maksud kafir di sini kafir nikmat, kufur nikmat. Dan pandangan Imam Ahmad yang menjadikan kafir itulah kafir. Tak solat kafir, merujuk pada zahir hadis. Tapi jumhur ulama menyatakan kafir bila mana dia menghalalkan perbuatan meninggalkan solat. Dengan berkata solat tu tak wajib, itu kafir. Kalau dia meninggalkan solat takasulan kerana malas, maka dia melakukan dosa besar. Dan dia dituntut untuk bertaubat. Kalau tidak bertaubat, dibunuh secara haddan. Dibunuh secara hukum hudud. Apa maksud dibunuh secara hukum hudud? Dia dibunuh tapi disolatkan jenazah dia, ditanam di kuburan Islam. Ini dipanggil dibunuh kutila haddan. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hambali menyatakan kutila murtaddan. Dibunuh sebagai orang murtad. Kufran. Maksudnya dibunuh dan tak boleh tanam kuburan Islam. Orang tak sembahyang. Ini bila Allah menyebut tentang solat, Allah menyebut perkataan abdan iza solat. Kemudian kata Allah, ara'aita in kana 'alal huda? Apa yang menyebabkan kamu menghalang Muhammad ini di solat? Bukankah dia berada dalam petunjuk? Dia kena berada dalam kebenaran. Salah kat mana di solat? Dia menyembah Allah yang sebenar berbanding kamu yang menyembah berhala. Dan kamu tahu tentang berhala itu bukan Tuhan. Dan kamu tahu Muhammad itu benar. Kamu mengenalinya. Lalu kata Allah, au amara bittaqwa, dan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW juga ialah benda-benda baik. Ini disebut oleh Ja'far bin Abi Talib. Di hadapan Raja Najasyi. Waktu datang rombongan daripada Quraisy meminta Raja Najasyi memulangkan balik orang Islam yang berhijrah ke Habasyah. Lalu Raja Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Talib, wakil orang Islam. Cakap. Maka Ja'far kata, kami dulu jahat, teruk. Yang gagah makan yang lemah. Kami putuskan silaturahim, kami makan bangkai. Kami buat itu dan ini sehingga datang Nabi Muhammad SAW. Mengajar kami perkara yang baik. Menghubungkan silaturahim. Memberi makan. Sekian. Tak ada satu pun yang Rasulullah suruh, benda yang berkait, benda yang tidak baik. Semuanya takwa. Semua perkara tadi, pertama ialah baik. Yang kedua dikaitkan kebaikan itu kerana Allah. Tak ada orang suruh buat baik tapi dia tak kaitkan kerana Allah. Macam negara-negara tertentu. Dia suruh rakyat dia buat baik, dipanggil ilmu CV, ilmu tata rakyat. Buat baik. Tapi apa kaitannya? Hanya kerana untuk dapat kemuliaan peribadi. Islam mengaitkan kebaikan itu dengan takwa. Kita puasa untuk bertakwa. Kerana Allah bukan kerana orang. Kita mengaji Quran untuk bertakwa. Contoh kita buat semua kebaikan sedekah untuk bertakwa. Bukan nak tunjuk korang. Kita ke Mekah untuk bertakwa. Bukan kita nak buat konten. Bukan, kita nak bertakwa pada Allah. Kita pergi mana-mana pun, kita buat mana-mana amal soleh untuk terjemahkan makna takwa. Apa maksud takwa? Taat pada Allah. Akhirnya asal. Kemudian kata Allah, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla? Tidakkah kau melihat orang yang terus-menerus mendustakan dan berpaling tanpa sebab? Ini Abu Jahal. Dan yang seangkatan dengannya, yang terus mendustakan dan berpaling. Dusta satu hal, berpaling hal yang kedua. Dia tak nak fikir. Tuan-tuan kita muda. Siapa pun cakap pada kita sesuatu, kita fikirlah dulu. Jangan terus orang belum cakap bohong. Biar dia cakap. Mana hilang rasional kita? Dia cakap kat mana salah?
Sebut di mana Islam salah. Sampai hari ini kita sebut perkara yang sama. Kat mana salahnya Islam bila menyuruh benda-benda yang baik? Waktu menyebut haramnya zina, haramnya judi, haramnya arak. Kat mana salahnya? Haramnya riba, kat mana salahnya? Haramnya pergaulan bebas, kat mana salahnya? Waktu Islam mengharamkan sesuatu, melarang sesuatu, di mana salah? Waktu mengajak beriman pada Allah yang sebenar, mana salah? Maka kenapa orang ni kazzaba? Main tolak secara membabi buta. Wa tawalla, dan buat tak peduli. Berpaling dengan sombong. Kemudian kata Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia mengetahui Allah melihat setiap perbuatannya? Dia ingat dengan dia menolak kebenaran, dia sombong, berpaling, dia habis kat situ. Tuan-tuan, hidup ni tak habis kat sini. Hidup ini bermula di sini. Kita hidup ni mula kat sini. Kita hidup bukan cerita mula di alam barzah kerana belum cerita taklifnya. Bukan di alam janin kerana belum cerita taklifnya. Bermula kita duduk di alam syahadah, alam dunia, maka hidup ini bermula. Dan dia tak berakhir di sini. Hidup ini berakhir pada satu daripada dua tempat, syurga atau neraka. Semua manusia hidupnya bermula di dunia. Siapa yang tak bermula di dunia, kita tak menjadi manusia. Tak kira, tak cerita di manusia. Bermula hidup ini di dunia. Kemudian berakhir di salah satu daripada tempat, syurga atau neraka. Maka apa yang kamu lakukan ini, cuba kamu nilai dengan neraca kamu sendiri. Agak-agak apakah kamu dibalas dengan baik dengan apa yang kamu lakukan. Ataupun kamu dibalas dengan sebaliknya. Maka kata Allah, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu setiap perbuatannya? Dilihat oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah, dihisab oleh Allah, diperhitungkan oleh Allah. Dan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala. Kalla. Janganlah macam tu. Janganlah menghalang orang buat baik. Janganlah menghalang orang solat. Berhubung dengan ayat ini, diriwayatkan. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, satu hari, ketika mana dia berada dekat musalla solat hari raya. Maka dia lihat satu kaum sembahyang sebelum hari raya. Dia dalam Islam, dia tak ada solat qabliyah raya. Tak ada qabliyah raya, tak ada ba'diyah raya. Jadi bila kita datang solat, kita semua menunggu solat raya. Ini kalau dilakukan di musalla. Kalau dilakukan di masjid, dalam mazhab kita adalah solat tahiyatul masjid. Ataupun di surau. Kalau kita buat solat raya tu kat musalla, musalla ni maknanya tuan-tuan tempat sembahyang lapang. Tempat lapang. Padang-padang. Ini panggil musalla. Di situ tak ada bentuk solat sunat, melainkan sunat hari raya. Tiba-tiba Sayyidina Ali waktu dia buat solat hari raya di tempat lapang, dia tengok ada orang sembahyang dulu sebelum hari raya. Mungkin orang akan kira dia qabliyah raya ke, apa jenis-jenis solat. Lalu bila Ali radhiyallahu ta'ala anhu melihat, orang kata, wahai Ali, kenapa tak halang orang tu solat? Solat jenis apa tu Nabi tak buat? Lalu kata Ali, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Faqila lahu ala tanhahum? Faqala akhsha an adkhula tahta qawlihi ta'ala ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Kata Ali, bila tengok orang sembahyang sebelum raya, aku tak pernah tengok Nabi sembahyang sebelum raya. Lalu orang kata, kenapa tak halang dia? Lalu kata Ali, aku memang termasuk dalam ayat Allah sebut dalam surah Al-Alaq, tidakkah engkau melihat orang yang menghalang orang sembahyang? Maknanya gini tuan-tuan, bahasanya. Kita kadang-kadang menyangka orang tu sembahyang yang tidak disyariatkan. Misalnya lepas subuh, kita duduk lepas subuh. Tengok ada orang sembahyang lepas subuh. Kita duduk belajar, sembahyang lepas subuh kan, hukumnya haram. Hukumnya haram. Tak ada ba'diyah subuh. Tak ada solat sunat selepas solat subuh. Tak ada. Kita pun nak halang dia. Tengok dia sembahyang, kita pun tolak dia dan sembahyang. Tak boleh. Kena tunggu dia sembahyang dulu habis. Sebab kita tak tahu jenis sembahyang dia. Kita tak boleh judge berdasarkan pengetahuan kita semata-mata. Lepas dia habis solat tanya. Nak tanya tadi, cik solat apa? Kalau jenis gatal mulut nak tanyalah. Kalau jenis tak nak berdiri, biarlah. Pandai-pandai dia sembahyang apa tu. Dia tahulah, dia bukan kita je. Dia pun pandai juga. Tapi kalau rasa tak sedap Ustaz, jenis saya ni, kalau nampak orang buat salah, saya rasa bersalah. Bagi dia. Maka dia pun tanya, awak solat apa? Mungkin dia kata saya ni solat qada, mungkin. Mungkin dia kata saya ni qada qabliyah subuh saya tak sempat. Mungkin. Mungkin dia kata sesuatu yang dibenarkan dalam Islam.
Saya masuk Raudhah lepas asar. Contoh kita kalau masuk Raudhah lepas asar tak ada solat. Sebab Masjid Nabawi dia tak macam Masjidil Haram. Masjid Haram tidak ada waktu haram solat. Ini si jumhur ulama. Masjid Madinah dia ada waktu haram solat. Seperti masjid-masjid lain secara waktu solat. Dia lepas asar tak boleh solat sunat. Jadi bila masuk Raudhah lepas asar, ramai orang boleh masuk. Sebab ramai orang tahu tak boleh semayang. Masuk pun duk tunggu macam tu. Doa. Jadi bila saya masuk, saya solat. Dan sebahagian yang lain solat. Lalu syekh yang mengajar ngaji kat Raudhah, dia halang. Tolak sana, tolak sini. Sampai saya dia tak tolak, mungkin tengok saya serban, pakai serban lain sikit. Kita pakai yang tu main peranang juga. Cara kita pakai. Dia pun tak berani. Dia cuma sebut, ganggu saya solat. Dan selepas saya solat, saya pergi jumpa dia. Kata syekh, saya solat tahiyatul masjid. Saya masuk ni tahiyatul masjid. Maka dia pun diam. Dia kata, oh, moga Allah berkati kamu dah. Lepas tu dia tak halang lagi siapa pun solat. Sebab dia duduk sangka, mungkin orang solat tu waktu yang diharamkan. Padahal orang mungkin solat ni solat wuduk. Orang mungkin ni solat tahiyatul masjid dan lain solat. Setelah hukum fiqahnya tuan-tuan, bila kita tengok orang solat, yang kita sangka mungkin dia solat waktu salam, kita tak boleh halang dia, biarkan dia dulu. Sebab takut termasuk dalam ayat, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah kamu lihat orang yang halang orang solat? Sebab itu Sayyidina Ali tak berani halang. Itu Ali. Takkan Ali kita ni apa sangat? Bukan pandai sangat. Ni Ali sungguh ni. Yang merupakan seorang khalifah Islam. Dia pun tak berani halang. Dia tak mudah-mudah kata, oh tak betul. Tidak semudah itu. Maka dia bersifat diam je. Cuma dia kata, aku tengok Rasulullah tak buat. Itu je. Dan dia tak komen lebih-lebih. Takut-takut saya sebutkan tadi, orang tu mungkin solat sekian-sekian. Kenapa Ali tak nak tanya? Sebab tak perlu kita tanya. Kalau kita bukan kaki menyibuk. Yang tanya yang kaki menyibuk. Tanya belaka. Awak ni duduk kat mana menyibuk? Menyibuk. Dia nak tahu awak ni sekian-sekian. Semua hal peribadi kita dia nak menyibuk. Dia jadi susah hati. Kita tidur kat mana dia susah hati. Kita makan kat mana dia susah hati. Nak tahu juga. Ni kaki menyibuk. Ada orang dia tahu. Tak perlu nak sibuk-sibuk awak. Dengan tenang dia tahu. Itu hal peribadi dia, biarlah. Dia solat pun dia biar dia lah. Bukan kita seorang je pandai, dia pun pandai. Jadi kita kena beza kaki menyibuk dengan orang yang alim. Orang alim lain. Dia hatta, saya sebut dalam bab solat, yang dia tak tahu apakah dia ni buat betul tak sah, dia pun tak tanya. Sebab dia tidak mahu memalukan orang dengan soalan tadi. Tak nak malukan orang dengan soalan tadi, biar. Dia ada kaedah dalam menegur dan kaedah dalam mempedulikan. Kemudian kata Allah, dapat menyebut tentang amarannya, la illam yantahi, kalau dia tak berhenti daripada menghalang orang beribadat kepada Allah, la nasfa'an bin nasiyah, kami akan sentap ubung-ubung kepalanya. Sentap ubung kepalanya. Nasiyatin kadzibah, ni ubung-ubung kepala pendusta yang melakukan kesalahan ini. Dalam mendustakan perintah Allah dan melakukan kesalahan dengan menghalang orang menyembah Allah Ta'ala. Faliyad'u nadiyah, panggillah kawan-kawan dan sekutu kamu. Sebab turun ayat ini, kata ulama. Sebab nuzul ayat ini. Bila mana Abu Jahal ni mencabar Nabi SAW. Bila dia tahu, bila Rasulullah SAW menyebut, kalau sekiranya, diriwayatkan daripada Ahmad, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Jarir daripada Ibn Abbas katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, faja'ahu Abu Jahlin, faqala alam anhaka an hadha, fazajarahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, faqala Abu Jahlin, innaka la ta'lamu ma biha nadin aktsaru minni, fa anzalallahu ta'ala faliyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Maksudnya, ketika mana Abu Jahal tengok Rasulullah solat, Abu Jahal kata, aku kan dah cakap jangan solat. Lalu Nabi SAW memberi amaran pada Abu Jahal, kamu jangan halang orang solat. Nanti kamu akan sekian-sekian, kata Nabi SAW. Lalu kata Abu Jahal, kan kamu tahu aku ni pengikut ramai. Pengikut aku lebih ramai pada kamu. Maka Allah turun ayat ini. Faliyad'u nadiyah. Waktu kami sentak kepala mereka, panggillah geng-geng mereka. Panggil geng-geng mereka, mereka menganggap mereka kawan yang ramai. Sanad'u zabaniyah. Cukup kami suruh malaikat penjaga neraka namanya Zabaniyah. Zabaniyah yang akan sentak kepala kamu, panggillah geng-geng kamu. Yang kamu kata gagah, yang kamu kata kamu ramai, boleh lawan. Maka Allah turun ayat ini khusus kepada Abu Jahal.
dan umum pengajarannya kepada setiap orang beriman. Yang setiap manusia yang menganggap bahawa dia ramai pengikut, dia ramai orang sokong dia, ramai orang akan bantu dia. Ingat, tidak ada orang yang boleh membantu seorang bila datangnya azab Allah. Bila datang azab dan ketentuan Allah seramai mana pun pengikut dia, maka cukup seorang malaikat namanya Zabaniyah yang sentak kepalanya sumbat dan neraka. Maka Allah memberi amaran mereka ini dengan malaikat Zabaniyah. Kalla, kemudian Allah berkata, jangan sekali-kali begitu. Jadi wahai Muhammad, jangan pedulikan mereka yang menghalang kamu siang malam dengan pelbagai cara, dengan pelbagai kaedah. La tuti'hu, jangan patuh pada dia. Ini apa yang disebut oleh Nabi SAW. La ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak ada kepatuhan dalam melakukan maksiat pada Tuhan. Tuan-tuan, walaupun dia cerita perlembagaan paling tinggi sekali sekian-sekian, tidak ada perlembagaan yang mengatasi hukum Allah. Kalau sekiranya perlembagaan tadi menghalang daripada perintah Allah, maka jangan dipatuhi. Kerana kita ni hamba Allah. Maka yang berhak letak undang-undang atas kita ialah Allah Ta'ala. Maka kata Allah, jangan taat sebarang bentuk larangan untuk kamu beribadat pada Allah. Tuan-tuan orang Islam, dia ada waktu kita boleh tarik tali, berkompromi dalam beberapa hal. Ada waktu kita kena tegas dengan berprinsip. Seperti dalam bab perkara yang menjadi rukun pada agama, yang menjadi asas kepada agama. Maka ini tidak boleh berkompromi. Orang Islam kena tunjukkan ketegasan. Bahkan orang Islam ialah umat yang paling patut berani menunjukkan ketegasan mereka dan hal-hal agama mereka dan syiar agama mereka. Kita boleh kompromi dalam hal-hal tertentu. Tidak pada perkara-perkara yang berkait dengan agama kita. Kena tunjuk ketegasan. Sebab tuan-tuan kena tahu bahawa orang-orang kafir ni dia benci pada agama kita. Disebabkan kemuliaan yang Allah berikan pada kita. Bukan kalau kita lihat perang di Gaza, dia bukan perang politik. Dia tak disebut sebagai harban sia-sia. Wa innama harbun diniyun. Ialah perang agama dipanggil. Bila media di Israel keluarkan beberapa artikel, ketika mana orang menganggap ini cuma perang politik, artinya menolak Hamas sebagai satu organisasi politik. Jawapannya ialah tidak. Israel tidak memerangi Hamas sebagai satu organisasi. Mereka bukanlah memerangi Hamas dan duduk Palestin. Mereka memerangi orang Islam. Dan mereka akan memerangi orang Islam paling kuat sekali. Dan orang Islam yang paling kuat sekali yang disebut oleh Nabi SAW yang memelihara Baitul Maqdis. Ini paling kuat dan sejarah telah menunjukkan. Nak tahu kekuatan umat, maka lihat Baitul Maqdis di tangan siapa. Dan nak tahu bagaimana pemimpin Islam yang cakna, lihat pemimpin Islam yang menjadikan Baitul Maqdis sebagai keutamaannya. Sebagaimana asas itu telah ditanamkan semenjak zaman Nabi SAW dengan peristiwa Isra' Mi'raj daripada Makkah Al-Mukarramah kepada Baitul Maqdis. Perjalanan itu terus ke Baitul Maqdis. Dan ini dipahami oleh semua tentera Islam. Umar Al-Khattab menekankan Baitul Maqdis sehingga berjaya berada di bawah kekuasaan Islam. Sehinggalah lama sehingga ditawan kembali Baitul Maqdis oleh orang Kristian. Maka Salahuddin pula mempedulikannya sehingga dia menjadi tentera terkuat. Tuan-tuan bacalah yang mereka paling takut, pemimpin yang dalam kepalanya ada Baitul Maqdis. Pemimpin yang dalam kepalanya cuma ada masjid, dia tak takut. Dalam kepalanya cuma cerita kemewahan kan, dia tak takut. Biarlah ada pun pesawat macam mana, dia tak takut. Tapi pemimpin yang dalam kepalanya ada Baitul Maqdis ini dicari satu persatu. Siapa pun dalam kepalanya ialah nak bebaskan Baitul Maqdis, maka dia menjadi musuh utama Israel. Ini ialah perang agama. Kerana Hamas yang menjaga Baitul Maqdis bukan sebab Hamas. Bukan. Kalau yang lain pun dia akan perangi sebab dia nak memerangi orang Islam. Dia nak tahu bagaimana nak menguasai orang Islam. Dia lawan yang paling kuat sekali. Tetapi kalau kalah yang ni, benteng ini, maka orang Islam lain semua dengan mudah dia tarik telinga. Kalah yang ni je. Tapi Rasulullah telah sebut dalam satu hadis. Kelompok ini tak akan terkalah. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, di mana mereka? Nabi kata, fi Baitul Maqdis wa fi aknafil Baitul Maqdis. Mereka kelompok yang berada di Baitul Maqdis dan kelompok yang berada di pinggiran Baitul Maqdis. Mereka tidak boleh dihalau dan tidak boleh dikeluarkan. Mereka akan sentiasa berusaha berperang walaupun tanpa pertolongan. Seperti yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Sentiasa ada kelompok umatku yang akan terus memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khadhalahu. Tidak akan memberi mudarat kepada mereka walau tidak ditolong oleh sesiapa.
Tak ada nak tolong pun tak apa. Walaupun dunia Islam cuba nak tutup malu, turunlah bantuan ikut udara. Tuan-tuan, kenapa Israel membenarkan bantuan ikut udara? Kenapa? Ikut darat tak bagi, Rafah. Ma'bar Rafah, udara. Kerana dia tahu dengan melalui udara yang telah pun dipersetujui oleh Israel. Amerika buat, Jordan buat. Sebab dia tak boleh turunkan atau dia tak boleh gugurkan bantuan yang berupa minyak. Yang berupa sumber-sumber yang mungkin dianggap Hamas akan jadikan sebagai senjata. Jadi kat udara ni kalau buang minyak dari udara, pecah minyak tu. Makanan-makanan lebih kurang je. Dan untuk menunjukkan kemarahan, biar penduduk Palestin marah pada Hamas. Marah. Dan untuk tunjukkan mereka ni berebut-rebut dalam mencari makanan, berbalah sesama mereka. Tetapi bila campur macam tu, berebut lah. Ini campur. Kalau diberi bantuan, dia ada tangsik, ada penyelarasan. Dia tak ada berebut. Macam tuan-tuan tengah lapar, saya pun campur. Berebut lah kita. Soft pertama naik. Soft ke belakang naik soft pertama. Dia berebut nak benda tu. Mereka nak jadikan keadaan yang paling hina. Sebab bagi mereka kalau campur makanan itu cara menghina orang Islam. Mereka campur, mereka benarkan. Dan yang ketiga, kerana mereka terus secara ketika perlahan-lahan untuk menguasai Rafah. Lalu menjadikan orang Islam terkepung. Sana Israel, mereka dah jaga sempadan sana. Rafah ni Mesir ke? Mereka nak masuk, akhirnya mereka kepung duduk tengah-tengah. Senang mereka nak divide Gaza. Itu strategi mereka. Tapi Allah sebut, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka lakukan segala perancangan dan tipu daya. Tetapi di sisi Allah ada ketentuan yang dia tetapkan. Yang kalau ikut kaedah pertama, mereka gunakan segala pengumuman supaya orang Islam ni lari ke Sinai. Mesir buka sempadan, mereka lari tinggalkan Gaza. Ia tidak berlaku. Di mana orang Palestin tak nak lari duduk situ. Mereka tak nak lari. Yang utara kekal di utara, selatan kekal selatan. Maka tipu daya yang pertama digagalkan. Maka tinggal sekarang ialah, memang ada positif, kita tak sebut tak positif. Adalah makanan, gugur kat udara. Tapi penganalisis, dikaji kenapa dia benarkan udara, kat darat tak benar. Bukan di darat lagi senang masuk. Udara dicampur jatuh dalam laut, jatuh atas gunung. Dan membahayakan orang, mungkin jatuh atas orang, mungkin berebut lagi. Kalau sempadan Rafah boleh masuk banyak dengan lori-lori. Semua obat-obat boleh masuk semua. Ini dia gugur kat tu, maknanya obat tak ada. Kalau ada obat, dia tak akan pergi pada sasaran. Bayangkan campur daripada atas. Apa dia campur, kita pun tak tahu dia campur apa. Kat mana jatuh, siapa dapat. Berapa bahagian yang dapat. Dan ini semua untuk wujudkan suatu yang disebut sebagai huru-hara dalam masyarakat Islam. Huru-hara. Dan satu cara penghinaan. Penghinaan. Walaupun kita kata ia lebih baik pada tak ada. Tapi tuan-tuan kena tahu kenapa Yahudi benarkan. Sebab apa pembantuan kalau Yahudi tak benar tak boleh masuk? Kenapa mereka benarkan udara? Mereka hanya sekadar nak suruh orang ni boleh hidup. Makan sikit. Tapi bukan untuk membina kekuatan. Kalau masuk ikut ni boleh masuk banyak. Macam-macam barang boleh masuk. Kemudian berlaku susunan, pembahagian. Dan nampak masih lagi dalam kawalan kelompok pemerintah Palestin itu Hamas. Bila campur udara, bagi mereka tak ada orang boleh kontrol. Mereka berjaya menghuru-harakan. Maka ini kejahatan orang kafir. Jadi sebab itu kita sebut bahawa perang di Palestin bukan perang politik. Ini perang agama. Yahudi tahu bahawa perang politik dia akan habis sekejap je. Perang paling panjang perang agama. Dan yang menjadi ancaman ialah agama Islam. Yahudi boleh tundukkan semua agama lain dengan mudah. Tapi tidak Islam. Tidak Islam akan tetap ada yang mempertahankan nilai kebenaran tadi. Sebab itu Allah menyebut kalla la tuti'hu, jangan taat, wasjud, terus sujud pada Allah, waqtarib, dan mendekatkan diri pada Allah, kerana kedua-dua ini jalan untuk mendapat kemenangan dan pertolongan Allah dan mendapat kekuatan serta menggerungkan musuh. Atau musuh gerung bila umat Islam jaga solat. Dia nak tahu orang Islam kuat tak kuat, senang tengok dia jaga solat tak jaga solat. Kalau dia jaga solat, insya-Allah kekuatan itu sedang dibina. Tapi kalau kita mula abaikan solat, tak jaga solat, maka dia pun tahu bahawa orang Islam tidak boleh diharapkan lagi untuk mengalahkan mereka. Itu umat Islam. Nah, umat yang terus sujud dan memperdekatkan diri pada Allah. Inilah dia cara kemenangan. Inilah cara kejayaan umat Islam sepanjang zaman dan rahsia kejayaan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatasi penentangan pada zamannya dan zaman berterusan sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.